أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Sama ada nikmat-nikmat yang kita sedari atau yang kita lupakan, sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, sama ada nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat-nikmat yang sedia ada ini, malah ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin saya jelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-57, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, la tatruki zikra li'adami hudurika ma'allahi fi fa inna ghaflataka an wujudi zikrihi ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi fa'asa an yarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqazah wa min zikrin ma'a wujudi yaqazatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin wa min zikrin ma'a wujudi Maksudnya, jangan meninggalkan zikir kerana engkau belum selalu ingat kepada Allah di waktu berzikir. Sebab kelalaianmu terhadap Allah ketika tidak berzikir lebih berbahaya daripada kelalaianmu terhadap Allah ketika kamu berzikir. Semoga Allah menaikkan darjatmu daripada zikir dengan kelalaian kepada zikir yang disertai ingat, yakni sedar terhadap Allah.
Kemudian naik pula dari zikir dengan kesedaran ingat kepada zikir yang disertai rasa hadir, dan dari zikir yang disertai rasa hadir kepada zikir hingga lupa terhadap segala sesuatu selain Allah. Dan yang demikian itu bagi Allah tidak sukar, yakni tidak berat. Apa erti kata-kata Syekh Ibn Atta' ni? Pada kalam hikmat yang ke-57 ni, Syekh nak beritahu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan zikir. Jadi sebelum kita lihat kepada apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' ni berkait dengan proses untuk menghayati zikir ni, baik juga kalau kita tengok sikit tentang kedudukan zikir ni di dalam Islam. Baik, perkataan zikir itu sendiri membawa makna sebut dan ingat. Jadi zikir ini sebut dan ingat, itulah zikir. Sebut melibatkan anggota zahir, dan ingat melibatkan anggota batin, qalbu kita, fikiran kita, hati kita, perasaan kita. Jadi dua-dua perkara itu melibatkan anggota zahir, lisan kita yang menyebut, dan hati kita, fikiran kita yang ingat, itulah zikir. Tetapi antara dua tu antara zahir dan batin tadi tu, hakikat zikir sebenarnya adalah hak bahagian nombor dua, ingat tu. Ingat itulah intipati sebenar zikir, yang membabitkan akal, ingatan akal kita, hati kita, perasaan kita dan sebagainya. Bahagian dalaman, hak tu hak sebenarnya. Itu hak inti zikirnya. Adapun sebutan itu adalah alat untuk menghasilkan ingatan batin tu. Walau bagaimanapun, sekalipun inti atau hakikat sebenar zikir itu adalah ingatan batin kita tu, fikiran kita, hati kita tu, itu hakikat sebenar zikir. Tapi sebutan lisan ni, sekalipun bila kita berzikir dengan lisan tapi hati kita tidak ingat, dari segi syariatnya kita sudah dikira berpahala kerana melaksanakan perintah Allah berzikir. Itu secara asasnya lah. Cuma nak kabarnya, hakikat sebenar zikir tu, inti sebenar dia tu hak bahagian batin kita tu, ingatan kita, perasaan kita, itu hakikat zikir. Jadi orang yang betul-betul ingat kepada Allah ni bukan saja membabitkan zikir lisan dia, tapi membabitkan qalbu dia juga. Itu hak sebenar. Lalu macam mana dengan orang yang hanya berzikir, zikir dia itu melibatkan lisan dia, dia sebut tapi akal dia, hati dia dah ikut sekali, fikiran dia, perasaan dia dah hadir sekali. Sekalipun demikian, dari segi hakikat zikirnya, dari segi tasawufnya, dia tidak dikatakan mencapai hakikat zikir lah. Tetapi dari segi syariatnya, dia tidak dikira berzikir dan diganjari. Kerana apa? Kerana dia melaksanakan perintah Allah supaya berzikir yang melibatkan lisan dia tu, lidah dia tu. Jadi itu yang perlu kita fahami. Jadi sekarang kalam hikmat Syekh Ibn Atta' ni sebenarnya nak mengajar kita tentang bagaimana supaya hati kita ni boleh hidup berzikir. Atau bahasa lain, bagaimana hati kita ni, apa usaha, apa kaedah, apa caranya supaya kita mencapai hakikat zikir. Apa hakikat zikir itu? Iaitu hati yang ingat. Nak buat gua nak pergi situ tu. Apa tahapan-tahapan yang perlu kita lalu untuk sampai ke perkara tu. Itulah pedoman yang akan diberi oleh Syekh Ibn Atta' kepada kita. Jadi sebelum itu saya nak menghuraikan dulu persoalan tentang zikir ni, kerana ada beberapa kekeliruan berkait dengan dia. Pertama sekali saya jelaskan tadi tentang hakikat zikir, iaitu adalah ingatan batin kita. Yang kedua, iaitu berkait dengan amalan zikir ni dari segi dalil dia.
dari segi pendalilan dia. Ada orang kata zikir ni kita buat benda lain pun berzikir. Kita baca Quran zikir, ya betul, tidak salah. Solat pun zikir, ya betul, tidak salah. Tetapi perlu kita ingat, seperti yang saya katakan tadi, hakikat zikir ni sekiranya ada ingatan qalbu dia tu, baru capai hakikat zikir menurut tasawuf. Baik, kalau kita tengok pada dalil, kalau kita tengok pada dalil dulu, Al-Quran yang menyebut tentang zikir dalam pelbagai bentuk ni sangat banyak, memberi faham kepada kita tentang kepentingan amalan ni. Pentingnya amalan zikir ni. Cuma saya nak jelaskan bahawa dalam, kalau kita nak tengok dari segi dalil lah, dalil ni di dalam Al-Quran, perkataan zikir ni dia tidak digunakan untuk makna-makna yang lain daripada ingat kepada Allah. Bila sebut saja zikir dalam penggunaan Al-Quran ni, dia tidak ada makna lain kecuali makna ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pada ayat-ayat yang ada qarinah tertentu, barulah zikir yang disebut dalam ayat tu membawa kepada makna lain. Itu pun masih ada kaitan lagi dengan zikir. Contoh macam mana? Contohnya seperti firman Allah, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah." Apabila diseru, dipanggil pada hari kiamat, pada hari Jumaat, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah." Pada hari Jumaat tu bila ada seruan untuk mendirikan solat, yakni solat Jumaat lah, bila ada panggilan azan masuk waktu untuk mendirikan solat Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kepada zikir. Jadi dalam ayat ni, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah menuju kepada zikir tu. Kalau kita tengok tafsiran dia, zikir di sini dengan makna solat Jumaat. Kenapa zikir di sini dengan makna solat Jumaat? Kerana sesuai dengan ayat tadi tu, panggil qarinah, orang panggil. Bila ada seruan azan memanggil kita untuk melaksanakan solat Jumaat, maka pergilah. Jadi pergi tu untuk apa? Sudah tentu untuk laksanakan solat Jumaat. Jadi perkataan Al-Quran ni, ayat yang dipakai dalam Al-Quran, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah menuju kepada zikrullah. Zikir di sini dengan mana solat Jumaat. Jadi dalam ayat ni perkataan zikir bermakna solat Jumaat. Kenapa? Kerana ada qarinah, iaitu panggilan untuk melaksanakan solat Jumaat. Itu qarinah dia. Sekiranya ayat-ayat Al-Quran tidak ada qarinah-qarinah ni, maka zikir tidak ada makna lain kecuali makna ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat ni juga kalau kita nak tengok, fas'au ila zikrillah, bersegeralah kepada zikrullah, iaitu solat Jumaat. Apa kaitan antara zikir dengan solat Jumaat? Masih ada kaitan lagi, yakni kita melaksanakan solat Jumaat, sebenarnya tujuan solat itu juga adalah untuk ingat kepada Allah. Masih ada kaitan dengan zikir, ingatan kita tu. Contoh lain, ayat lain, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir sekiranya kamu tidak tahu. Jadi ahli zikir dalam ayat ini ditafsirkan ulama dengan makna ahli ilmu. Tanyalah ahli ilmu, yakni orang yang ada ilmu, ada pengetahuan, sekiranya kamu tidak tahu. Baik, kenapa zikir dalam ayat ni bermakna ilmu? Sebab apa? Sebab ada qarinahnya. Kerana ayat itu berkaitan dengan tanya. Bila sebut tanya, sudah tentu berkait dengan orang yang dapat memberi jawapan. Siapa dia orang yang dapat memberi jawapan? Orang yang berilmu, orang yang tahu.
Maka sebab itu ayat ni fasalu ahla zikri. Ahli zikir di sini dengan makna ahli ilmu. Jadi perkataan zikir dengan makna ahli ilmu, kerana ada qarinah ayat tu, pertanyaan tu. Bila sebut tanya sudah tentu merujuk kepada orang yang tahu untuk memberikan jawapan. Jadi zikir dalam ayat ni adalah bermakna ilmu. Sebab apa? Kerana ada qarinah. Kalau tidak ada qarinah ni, zikir akan balik kepada makna asal dia, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kita akan jumpa juga pada ayat-ayat yang lain yang seperti ini. Adalah beberapa ayat. Jadi mana-mana ayat yang tidak ada qarinah-qarinah ni, tidak ada kaitan-kaitan ni, maka dia akan kekal makna asal dia lah, iaitu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat-ayat yang menyebut tentang zikir dalam Al-Quran ni jumlahnya ratusan ayat. Bukan puluhan, ratusan ayat yang menyebut tentang masalah zikir ini. Sangat banyak. Cuma ada beberapa ayat tadi tu yang ada qarinah tertentu, sehingga makna zikir dalam ayat tu ada makna-makna lain yang sesuai dengan ayat berkenaan tu lah. Yang tak ada qarinah ni, yang tak ada kaitan ni, dia kekal makna asal dia, iaitu ingat kepada Allah. Jadi apa yang ingin saya sebut, bahawa pertama sekali ayat tentang zikir ni banyak dan sebahagian besarnya adalah dengan makna ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu membawa faham bahawa urusan zikir ni bukan urusan ringan, bukan urusan kecil, dia adalah urusan penting, urusan besar. Kok mana benda ni? Ingin saya jelaskan dari sudut mana zikir ni adalah merupakan perkara yang besar, perkara penting lah maksudnya. Sebab kita hari ini ni, kalau kita tak belajar ilmu tasawuf, tak belajar ilmu yang berkaitan ni, kita akan pandang terbalik lah, pandang sebaliknya. Zikir tu amalan ringan, amalan mudah, yang tidak banyak kepentingan dia, kita akan pandang gitu. Itu persepsi macam tu adalah persepsi orang yang tidak belajar ilmu tasawuf. Dia akan jadi macam tu. Sebab apa? Kerana dia tidak lihat dari segi kesan, faedah dan kepentingan zikir itu. Dia hanya lihat amalan tu. Jadi amalannya membabitkan anggota lidah. Yang kita sebut tu sama ada dengan tahlil ke, la ilaha illallah, tasbih ke, subhanallah, takbir ke, Allahu akbar, tahmid ke, alhamdulillah, ataupun hauqalah, la haula wala quwata illa, kalimat-kalimat zikir. Jadi dia melibatkan anggota lidah je. Jadi kalau kita tengok dari segi ni, tak nampaklah amalan ni merupakan amalan yang penting, kerana dia melibatkan anggota yang kecil, lidah je, berbanding dengan amalan solat yang melibatkan seluruh anggota, yang melibatkan amalan haji yang juga bukan saja melibatkan anggota, melibatkan kewangan, melibatkan itu dan ini, banyak perkara. Demikian juga amalan-amalan lain yang dilihat besar kerana dia membabitkan banyak perkara. Zikir ni membabitkan lidah je pada dasarnya. Kok mana dia jadi penting? Hari ni kita nak tengok dari sudut mana benda ni, amalan yang dikira penting. Baik, pertama sekali saya nak bawa kalam ulama tasawuf dululah, sebelum kita tengok dalil-dalil yang menyokong dia ni, yang memperkuatkan apa yang nak disampaikan oleh ulama tasawuf tentang perihal pentingnya zikir ni, iaitu Al-Imam Al-Qushairi rahmatullah alaih. Imam Qushairi ni ulama yang menjadi alim dalam beberapa bidang, dalam banyak bidang lah. Kealiman dia tu bukan saja dalam bidang tasawuf, tapi juga dalam bidang-bidang lain, bidang tafsir, bidang sejarah dan macam-macam lagi lah. Ada beberapa bidang yang dikuasai oleh ni Imam Qushairi ni. Tapi dia lebih dikenali orang sebagai tokoh dalam bidang tasawuf. Selain dia juga lebih dikenal sebagai tokoh usuluddin, mutakallimin, ahli kalam. Tapi dia juga ada kemahiran penguasaan dalam bidang-bidang hal lain. Apa dia kata? Dia kata dalam risalah dia, kitab tasawuf dia terkenal tu, panggil risalah Al-Qushairiyah tu, dia kata az-zikru ruknun qawiyyun fi tariqil haq. Ini kata-kata dia ni sebenarnya, kata-kata Imam Qushairi ni sebenarnya sebagai mewakili pendapat ulama tasawuf secara keseluruhannya.
Apa dia kata? Az-zikru ruknun qawiyyun fi tariqil haq. Zikir ini adalah merupakan perkara yang sangat penting dalam perjalanan manusia untuk kembali kepada Allah. Ruknun qawiyyun fi tariqil haq, dalam menempuh perjalanan untuk kembali kepada Allah, untuk mendekati Allah, untuk cari redha Allah dan sebagainya. Itu zikirlah perkara yang penting dalam perkara itu tu. Bal huwal umdah, kata Al-Qushairi, bahkan ia seumpama tiang seri. Tiang seri ni iaitu tiang utama lah. Kalau bangunan tu tiang besar sekali tu, atau panggil tiang seri. Zaman dulu bina-bina rumah tu dia ada tiang hok kasar sekali tu, baru ada tiang-tiang kecil. Hok kasar tu panggil tiang seri. Zaman lain ni mungkin lain lah struktur binaan. Zaman dulu dia ada tiang seri. Jadi zikir ni kata Qushairi, dia ada seumpama tiang seri dalam sesuatu binaan tu. Wala yasilu ahadun ilallahi illa bidawami zikri. Dan seseorang tu kata Al-Qushairi tak akan sampai kepada mendekati Allah, redha Allah yang sebenar-benarnya itu, sebaik-baiknya itu, kecuali dengan jalan sentiasa ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalam Al-Imam Al-Qushairi. Jadi kata-kata Imam Qushairi ini sebenarnya mewakili kata-kata ulama-ulama tasawuf yang lain yang disimpulkan pada kalam Al-Imam Al-Qushairi ini. Jadi menurut sudut pandang tasawufnya, zikir bukan amalan ringan. Dia adalah amalan penting yang banyak kepentingan dia. Baik. Kita tengok pula kepada Al-Quran. Saya kata macam ni kerana ada persepsi sebahagian kita, dia kata cara mereka zikir tak penting mana. Ada persepsi gitu. Ni amalan sunat aja. Iyalah tu. Boboh ya belakang lah tu. Amalan sunat aja. Tak penting mana. Daya biar utama sangatlah. Kalau dengar suara-suara tu, tandalah tu. Iyalah tu persepsi tu. Persepsi yang tidak menghayati, tidak mempelajari ilmu tasawuf dari sumber dia. Kalau kita dengar suara-suara macam tu. Tak pentinglah, sunatlah, biarkan dululah daya biar utama. Ya. Dengar suara tu, fahamlah tu. Sekalipun yang menuturkannya tu berserban ke berjubah ke, tahulah bahawa itu bukan daripada sumber ilmu tasawuf sebenar. Baik. Jadi itu kata Imam Qushairi. Tengok ayat Al-Quran. Macam mana ayat Al-Quran? Pertama sekali Allah berfirman, wala zikrullahi akbar. Ingat kepada Allah itu adalah amalan yang penting, yang besar. Amalan yang penting, amalan yang besar, amalan yang tinggi nilainya. Itu dengan nas Al-Quran, wala zikrullahi akbar. Bukan amalan kecil, amalan penting. Macam mana kita nak faham kenyataan ini? Kok mana pentingnya zikir ni yang dinaskan? Pertama sekali dinaskan oleh Al-Quran, wala zikrullahi akbar. Kok mana ni jadi pentingnya zikir ni? Kadang-kadang sesuatu benda tu dari segi zahirnya kita tak nampak besar, sebab kita tak tahu fadilat dia, tak tahu kelebihan dia, tak nampak besar lah. Tapi bila kita tahu fadilat, baru kita akan nampak penting sesuatu perkara itu. Sama juga dengan amalan zikir ni. Macam tadilah, orang hanya melihat zikir dari sebutan, main lidah je. Lidah, fikiran pun kadang-kadang orang tak mihal pun, dia fikir sebut ke lidah yang zikir lah tu. Tu ialah zikir. Jadi kalau kita tengok zikir dengan dari sudut tu, memang kita tak akan nampak kepentingan dan kelebihan dia. Tapi Al-Quran sebut wala zikrullahi akbar. Zikir itu, ingatan kepada Allah itu adalah merupakan perkara yang penting, yang besar kedudukan dia. Baik, kita nak tengok perincikan lagi biar nampak ni kok mana penting dia. Pertama sekali, saya nak ambil kalam Al-Imam Ibn Qayyim. Ibn Qayyim ni sebenarnya dia murid Syekh Ibn Taymiyah. Dia seangkatan dengan Al-Imam Ibn Katsir, tapi lain sikit. Dari segi akidah, Ibn Katsir ni adalah orang yang berfaham Asy'ariyah.
bab akidah, Ibn Katsir ni dia ikut manhaj al-Imam Abu Hasan Asy'ariyah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ikut cabang Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah. Ibn Qayyim dia ikut mazhab guru dia tu, Syekh Ibn Taimiyah. Ini masih ada banyak perbahasan dan kekeliruan dan saya tak nak bahas di sini dari segitu. Biarlah. Tapi nak cover setakat tu ya dulu cerita tu. Baik. Ibn Qayyim ni dia tulis dalam kitab dia Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Satu kitab yang ditulis khas oleh Syekh Ibn Qayyim untuk menyatakan, untuk beritahu tentang fadilat dan kelebihan zikir ini. Beliau telah menyenaraikan lebih daripada 100 fadilat zikir ini, fadilat kelebihan-kelebihan dia, lebih 100. Kitab Tusuti itu hanya ditulis untuk membahaskan masalah zikir saja. Jadi dia telah menyenaraikan lebih 100 fadilat-fadilat zikir ini. Dan antara kesimpulan yang dibuat oleh Syekh Ibn Qayyim ni, antara kesimpulan yang dia buat, apa yang dikata? Dia kata sesungguhnya segala syariat agama ni, sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya tu, semua syariat agama ni yang disyariatkan Allah tu, tujuannya saja liiqamati zikri, tujuannya untuk melaksanakan zikir. Tengok kesimpulan yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Qayyim, Syekh Ibn Qayyim. Amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam kita ni, yang macam-macam tu, yang disyariatkan Allah tu, inti dia saja liiqamati zikri, untuk melaksanakan zikir, supaya orang berhubung hatinya dengan Allah. Itulah hakikat zikir, supaya hati berhubung dengan Allah. Jadi semua amalan yang disyariatkan, sembahyang tujuannya itu, puasa tujuannya itu, zakat tujuannya itu, haji, intinya adalah ingat hati kepada Allah, berhubung hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentang sembahyang. Kalau kita tengok tentang sembahyang, apa firman Allah tentang sembahyang? Aqimis salata li zikri. Dirikanlah solat untuk ingat kepada aku. Artinya apa? Bahawa tujuan intipati dari sembahyang itu adalah untuk ingat kepada Allah. Yang kita buat sembahyang tu, yang kita baca, yang kita lakukan dengan anggota kita, rukuk, sujud, inti dia apa? Supaya kita ingat kepada Allah. Manusia amalan kita tu, dengan bacaan kita, dengan gerak kita tu, semuanya nak menghala kepada ingat kepada Allah. Dan inilah antara dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang menyatakan wajibnya khusyuk dalam sembahyang. Wajib. Isu tentang khusyuk dalam sembahyang ni memang ada khilaf di antara alim ulama. Cuma diperhatikan bahawa khilaf itu sebenarnya khilaf lafzi saja. Dia bukan khilaf hakiki, bukan khilaf manawi, khilaf lafzi, lafaz je. Al-Imam An-Nawawi, saya nak jelaskan kita, apalah bila kita masuk sini. Nak kabarnya inti sembahyang tu ingat kepada Allah. Dan ulama menjadikan ini dalil wajib kita mengkhusyukkan hati sekadar yang kita mampu. Dengan arti kita kena berusaha untuk ingat, jangan sampai kita ni melupakan diri kita. Kalau terlupa juga, terlari, terbabah juga, itu di luar kawalan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak bebankan kita melainkan apa yang menurut kita mampu. Tapi usaha nak mengkhusyukkan hati kewajipan, kena. Maksudnya tak boleh kita sengaja untuk lupa. Wah, aku sengaja, aku tak boleh ingat, aku nak sembahyang lagi, aku nak mikir benda lain. Tak boleh. Kalau kita hukumkan khusyuk itu sebagai sunat, berarti boleh. Kalau kita hukumkan khusyuk dengan arti kita boleh lupa tadi tu, ingat tadi sebagai sunat saja, berarti boleh kita buat gitu. Buat ke mana? Bila kita sembahyang, memang kita sengaja tak mau ingat, kita sengaja nak ingat benda lain, boleh. Kalau kita hukumkan khusyuk itu sunat, dah boleh ke gitu agaknya? Jadi bila kita tengok pendapat alim ulama, Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih, dalam majmuk dia tu menyatakan khusyuk itu sunat. Al-Ghazali dalam Ihya menyatakan khusyuk itu wajib. Dua-dua ni ulama besar belaka ni.
Al-Imam An-Nawawi adalah mujtahid mazhab dalam mazhab Syafi'i. Mujtahid muqayyad lah, mujtahid muqayyad. Mujtahid di banyak tahap. Mujtahid muqayyad maksud mujtahid dalam mazhab Syafi'i, tahap keilmuan dia tu. Al-Imam Al-Ghazali dalam fiqh dia juga mujtahid dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dua-dua dia mujtahid dalam fiqh mazhab Syafi'i. Tapi bahas tentang masalah khusyuk petua lain-lain. Imam Nawawi kata apa? Sunat. Imam Ghazali kata wajib. Kok mana ni? Sebenarnya dia adalah dari sudut yang berbeza. Imam Nawawi yang menyebutnya dalam majmu' tu sebenarnya dipandang dari sudut khusyuk zahir. Waktu sunatnya khusyuk zahir ni khusyuk mana? Mata kita ni tak liar tengok depan, tak pandang ke lain. Tapi kalau pandang ke lain tak batal. Cuma sunat kita untuk tak pandang ke lain. Tu maksud sunat tu. Maksudnya kalau kita tak buat tak batal. Tempat kita pandang, kita tempat sujud kita depan, tak pandang ke lain, tak tengok ke lain. Itu panggil khusyuk anggota kita ni. Mata kita tak pandang ke lain. Tapi kalau kita pandang ke lain tak batal, tapi dikira tidak khusyuk zahir dia tu, anggota dia tu. Zaman Nabi ada riwayat menyebut seseorang yang semayang, dia duduk tarik, duduk pegang ke janggut dia ni. Gerakan yang ringan tidak membatalkan semayang, tapi dia dikira hilang khusyuk. Sehingga diriwayatkan, dikatakan kepada orang ni, la khusya'a hadza la khusya'at jawarihuhu. Kalau orang ni khusyuk, betul-betul khusyuk, nescaya anggota dia pun akan khusyuk juga. Jadi kalau dia buat begitu tanda tu. Kalau dia khusyuk, dia tak akan buat begitu. Tapi gerakan macam kita tahu dalam fiqh ni, gerakan yang kecil ni dia tidak membatalkan, kecuali gerakan yang berat, yang besar. Tapi nak kabarnya dia hilang khusyuk, tapi tidak membatalkan. Sebab apa? Sebab dia sunat. Sama juga kita duduk sengit dia ni, tak kemah boleh. Kan berat kaki ni, kan berat ni nampak sengit-sengit, tak batal sembahyang. Tak batal. Tetapi dia kira tidak khusyuk anggota dia tu. Batal tak sembahyang? Tak. Sebab apa? Kerana khusyuk tu khusyuk anggota tu sunat je hukum dia. Itu masuk khusyuk yang dikatakan sunat oleh Imam An-Nawawi. Tapi Ghazali pula dia kata khusyuk tu wajib. Khusyuk mana? Khusyuk qalbu, khusyuk hati, khusyuk ingatan kita ni. Kena berusaha untuk tidak lupa. Tapi kalau terbabah juga, cuba nak khusyuk, ia lari juga. Tu termasuklah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan menurut kemampuan dia tu. Tapi kalau dia sengaja nak lupa, sengaja nak mikir benda lain, berdosa dia. Sebab apa? Khusyuk qalbu itu adalah wajib hukumnya. Kalau kita kata khusyuk qalbu itu sunat, boleh kita mikir benda lain, tak berdosa. Paluk tak begitu agaknya. Paluk pun tujuan orang sembahyang untuk ingat, tapi kita sengaja kita setting awal-awal lagi, tak boleh ingat, nak ingat benda lain. Ya ke gitu? Jadi yang difatwakan ulama tasawuf tentang khusyuk itu khusyuk qalbunya. Dan itulah yang difatwakan oleh Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Sesiapa yang pandai baca kitab Arab, buka kitab Ihya dalam bab al-a'mal al-batinah fi shalah, amalan-amalan batin berkait dengan sembahyang ni, yang Imam Ghazali sebut situ. Jadi nak kabarnya bahawa zikir ni penting. Sebab apa? Dia adalah inti ibadah. Sembahyang kita intinya ingat kepada Allah. Itu inti dia. Jadi penting tak tu? Sangat penting. Sangat penting. Demikian juga amalan lain. Kita laksanakan ibadah-ibadah seperti haji, zakat. Inti semua itu adalah untuk ingat kita kepada Allah. Kita buat haji, amalan haji itu, semua amalan yang kita buat tu, iaitu dengan wukuf di Arafah, dengan tawafnya, dengan sa'ainya, intinya apa? Semuanya itu untuk ingat kepada Allah. Itu inti dia. Jadi itulah yang antara sudut kepentingan zikir ni. Dan banyak lagi lah kalau kita nak lihat sudut-sudut kepentingan zikir ni. Maka sebab itulah ulama tasawuf menetapkan
amalan zikir ni sekiranya seseorang itu tidak dapat merubah sifat buruk dalam hati dia tu, sifat mazmumah, tak dapat merubah kecuali dengan jalan mengamalkan zikir-zikir tertentu, maka pada waktu itu zikir menjadi wajib kepada dia. Termasuk dalam kaedah fiqh, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajipan itu tak sempurna kecuali dengan sesuatu perkara itu. Perkara itu sekalipun asalnya tak wajib, tapi akan jadi wajib juga, kerana dia melengkapkan satu kewajipan itu. Jadi bagi sekiranya kita ni ada sifat-sifat buruk mazmumah dalam hati, dan pada kita mungkin tak akan terubat penyakit itu, tak akan terbuang sifat buruk tu kecuali dengan amal zikir, maka pada waktu itu zikir menjadi wajib kepada orang tu. Adapun orang yang terubat penyakit itu dengan cara lain, maka tidaklah menjadi kewajipan ke atasnya. Itu kaedah fiqh tu. Kaedah bagi orang, pada dia kalau tak berzikir tak terbuang sifat mazmumah tu. Kalau dia berzikir barulah terasa terubah sikit-sikit, menjadi kewajipan kepada dia untuk mengamalkan amalan khusus. Tapi kalau ada amalan lain bagi orang lain pula, mungkin dia buat benda lain, dia boleh membuang sifat mazmumah dia, maka tak jadilah kewajipan kat atas dia tu. Itu maksud ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajipan tu tak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu juga akan jadi wajib. Jadi kesimpulan mudahnya bahawa zikir ni adalah amalan penting, amalan yang perlu, amalan yang besar fadilat dan kelebihan dia, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita ambil perhatian. Sebab apa saya jelaskan ini? Untuk memberi alternatif lah bagi orang yang nak dengar, bagi orang yang nak tahu tentang zikir ni. Sebab ada persepsi, ada pandangan, ada sikap yang memandang zikir ni sebagai amalan tak penting mana, sunat je, tak penting mana, tak ada cara lah, biarkan dulu. Jadi sesiapa yang nak berpandangan macam tu silalah. Tapi saya nak beritahu dari sudut pandang tasawufnya tak macam tu. Tidak seperti itu. Baik, sekarang pada kalam hikmat Syekh Ibn Athah yang ke-57 ni, Syekh Ibn Athah nak beritahu tentang laluan, proses yang perlu kita tempuh untuk mendapatkan zikir qalbu tu, zikir hati kita ni. Macam mana benda ni boleh berlaku? Maka kata Syekh Ibn Athah, jangan kamu tinggalkan zikir kerana tidak dapat hadir beserta Allah ketika kamu berzikir tu. Yakni kita ni bila kita mula mengamalkan zikrullah, tak kira lah zikir apa-apa pun. Ada orang melazimi zikir tahlil la ilaha illallah diperbanyakkan, ada orang mengamalkan amalan zikir tu, zikir ni, macam-macam lah. Kalau di tempat kita hari ni, ulama-ulama kita tu mengamalkan macam-macam jenis zikir. Ada orang mengamalkan zikir yang diberi nama-nama tertentu lah, zikir haddad ke, tak kira lah, ratib haddad ke, ataupun zikir apa-apa saja nama-nama yang zikir latif ke. Ada pondok-pondok dulu mengamalkan wirdul latif, ada yang mengamalkan zikir-zikir diberi nama seperti Naqsyabandi ke, Al-Qadiri ke, ataupun Asy-Syazili ke. Itu nama-nama yang sebenarnya merupakan suatu package yang antara keutamaannya adalah mengamalkan zikrullah. Tak kira lah betul mana-mana pun. Baik, sekarang biasanya pengalaman yang akan berlaku bila kita cuba nak berzikir ni, macam saya sebut tadi, inti bagi zikir ni adalah ingatan hati kita tu. Tapi apakah semudah itu kita nak dapat benda tu? Nak supaya hati kita boleh ingat sebaik-baiknya kepada Allah tu, itu perlu pada proses. Maka Syekh Ibn Athah memberikan kita pedoman. Kerana ghalibnya kita ni, bila kita mula belajar berzikir, kadang-kadang zikir tu berlaku di lisan je, di lidah je. Baik mula-mula kadang ada lah. Tapi bila kita praktis zikir, akhir sekali kadang-kadang kita rasa zikir aku ni mulut je, hati aku tak tahu apa ke mana, tak mari ingatan tu. Jadi inilah yang menjadikan sesetengah orang tu kadang-kadang dia berhenti berzikir. Kan dia kata aku berzikir, tujuan berzikir tu untuk ingat, tapi aku berzikir tak ingat-ingat pun, tak mari pun.
Berzikir dia la ilaha illallah ke, tapi tak mari ingatan tu. Ingatan bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya tu. Hakikat bahawa tidak ada ketuhanan yang lain dari Allah tu tak mari dalam ingatan dia. Dia mari benda lain. Jadi macam mana nak buat? Bila dia mula belajar untuk ingat kepada Allah dan mengamalkan zikir, tapi rupa-rupanya lisan dia saja yang berzikir, hati dia lupa. Maka pesan Syekh Ibn Atta, jangan kamu tinggalkan zikir. Sekalipun kita masa kita berzikir tu, lisan kita saja yang terbabit, lidah kita saja yang menyebut, hati kita lalai. Kata Syekh Ibn Atta, jangan berhenti berzikir. Sekalipun pada waktu itu hati kita belum ingat, sekalipun lisan kita sudah berzikir, hati kita lalai, jangan berhenti. Itu maksud la tatruki zikra li'adami hudurika ma'allahi fi. Jangan kamu tinggalkan zikir disebabkan kerana hatimu tak dapat hadir, tak dapat ingat ketika kamu berzikir itu. Jangan berhenti. Jadi pedoman Syekh Ibn Atta ni teruskan. Kena mujahadah, kena riadah, kena lawan. Sekalipun masa kita berzikir itu hati kita tak mari, tak khusyuk, tak ada ingatan, jangan berhenti. Sebab apa? Fa inna ghaflataka an wujudi zikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi. Sebab dia kata kerana kita lupa, hati kita lalai, hati kita lupa pada waktu kita berzikir tu, lisan kita berzikir, lidah kita menyebut, tapi hati kita lalai. Hak ni kata dia adalah lebih baik berbanding dengan orang yang tinggal terus zikir tu. Lebih baik. Fa inna ghaflataka an wujudi zikri ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikri. Maksudnya orang yang lalai, hati dia lalai, lisan dia pun dah sebut, berbanding dengan orang yang berzikir lisan dia, hati lalai, maka orang yang berzikir dengan lisan tapi hati lalai adalah lebih baik. Orang yang lupa, hati lupa, mulut pun lupa, itu lebih berat lagi, kata Syekh Ibn Atta. Berat ke mana? Hati dah lalai, lupa, mulut dah berzikir. Hak lagi tu, mulut berzikir, hati lalai. Hak berzikir yang hatinya lalai ni, paling tidak dia dapat ganjaran juga. Ganjaran atas amalan baik yang dia buat tu, sekalipun hati dia tidak ingat. Hak yang hati lalai, mulut pun tak berzikir, tak ada usaha pun, tak ada benda. Hati lalai, mulut pun tak berzikir. Orang yang berzikir, mulut dia, hati lalai, paling tidak sekalipun tak sampai hakikat zikir, tapi dari sudut syariatnya tu dia ada amalan soleh. Dia dikira ganjaran dia tu, pahala dia tu adalah sebagai satu amalan soleh. Itu maksud kata Syekh Ibn Atta, kerana sesungguhnya lupanya engkau daripada berzikir tu, maksud tak zikir langsung, mulut pun tak berzikir, apatah lagi hati. Itu adalah lebih berat daripada hati yang lupa tetapi tengah berzikir. Mulut berzikir tapi hati lupa. Itu lebih ringan. Jadi apa yang Syekh Ibn Atta nak beritahu kepada kita di sini? Maksudnya kalau kita berusaha nak mencapai hakikat zikir, iaitu ingat hati kepada Allah, lalu kita mempraktiskan amalan zikir tapi rupa-rupanya tak jadi. Mulut je berzikir, hati tak berzikir. Kata Syekh Ibn Atta, jangan berhenti, jangan tinggalkan zikir, teruskan berusaha. Sebab apa? Sebab kalau kita meneruskan amalan ini, kalau kita membiasakan amalan ini, dia akan ada proses peningkatan dia. Akan berlaku proses peningkatan sedikit demi sedikit. Jadi nak kabarnya, proses untuk mencapai hakikat zikir ni, dia tak mari dalam sekelip mata. Dia perlu kepada proses. Dia perlu kepada istiqamah. Perlu kepada mujahadah. Mujahadah dan istiqamah. Mujahadah ni maksudnya kita kena lawang. Hari rajin kita berzikir, hari malah pun berzikir juga. Malah tebang, kena lawang. Itu panggil mujahadah. Istiqamah ni kena teruskan, kekalkan amalan kita tu berterusan.
Bila ada unsur ni, ada mujahadah, ada istiqamah, akan berlakulah, akan adalah natijah dia, akan adalah hasil dia tu. Apa mana hasil dia? Ni kata Syekh Ibn Atha, fa'asa an yarfa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqazah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat darjatmu daripada zikir pada waktu berzikir tapi ghaflah, hati lupa, hati lala, mulut berzikir. Mudah-mudahan kata Syekh Ibn Atha, engkau akan diangkat darjat daripada keadaan berzikir dalam keadaan hati yang lupa kepada zikir dalam keadaan adanya yaqazah. Apa makna yaqazah? Yaqazah ni maksudnya ada kesedaran batin kita, ada kesedaran hati, yakni hati mula terkesan dengan zikir. Kalau disebut la ilaha illallah, terasa kesang-kesang zikir la ilaha illallah tu ke dalam kalbu dia, tentang kebesaran Allah, tentang ketuhanan Allah, mula tertanam di dalam perasaan dia. Itu orang panggil yaqazah. Jadi kata Syekh Ibn Atha, jadi kalau kita berzikir dalam keadaan kita ghaflah, jangan berhenti, teruskan. Kena mujahadah, kena istiqamah. Kalau kita teruskan zikir dalam keadaan kita bermujahadah dan istiqamah, insya-Allah kata Syekh Ibn Atha akan terangkat, akan terangkat daripada berzikir dalam keadaan ghaflah, hati yang lupa, kepada berzikir dalam keadaan yaqazah. Apa itu zikir dalam keadaan yaqazah? Zikir yang mana zikir mula terkesan ke dalam hati, mula terasa benarnya wujud Allah. Bila kita berzikir itu, mula kita terasa benarnya kekuasaan Allah. Masa kita berzikir itu, mula terasa Allah Ta'ala itu maha kaya, maha bijaksana. Mula terasa, mula timbul dalam hati Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan dan sebagainya. Mula terkesan dalam hati. Itu orang panggil zikir ma'al yaqazah. Pada waktu dia berzikir, timbul kesedaran dalam hati, kesedaran, kesan daripada zikir itu yang tumbuh dalam hati. Kalau dia contohnya, kalau diingatkan kepada zikrul maut, ingatkan kematian, mungkin kalau pekat awal tu dia cuba pergi ke kubur, tengok kematian dan sebagainya, tak mari benda. Itu orang panggil zikir ma'a ghaflah, lupa, tak mari. Tapi bila dia membiasakan amalan ni dengan mujahadah, dengan istiqamah, mudah-mudahan dengan kurnia Allah dia akan diangkat, ditingkatkan oleh Allah kepada zikir ma'a yaqazah tadi tu. Kalau dia pergi kubur saja, terasa di hati, terkesan di hati tentang fenomena kematian ni. Setiap orang akan mati, setiap orang akan dikuburkan, setiap orang akan dimandikan, dikafan, diusung, ditanam dalam kubur. Dia akan tersentuh, terkesan. Itu panggil zikir ma'a yaqazah, terkesan. Tapi nak buat guana ni, nak suruh jadi gini ni, tadilah kena kekalkan zikir itu dalam keadaan sekalipun tidak hadir, sekalipun ghaflah, teruskan zikir, teruskan. Jadi Syekh Ibn Atha nak beritahu kepada kita, proses untuk mencapai hakikat zikir itu adalah proses yang bukan boleh diperoleh sekelip mata. Dia adalah proses yang perlu diusahakan, perlu dilatih, perlu dibimbing, barulah. Jadi peningkatan yang akan dicapai, pertama sekali zikir berserta dengan ghaflah, hati lupa, berzikir-berzikir tapi lupa kalbu. Maka dengan usaha dia tu, dengan kesungguhan dia, dengan mujahadah dia tu, dia akan mendapat zikir ma'a yaqazah. Kalau sama ni dia berzikir la ilaha illallah, tak rasa apa-apa, teruskan sampai tahap mula terasa Allah, terasa benarnya ada Allah. Masa dia berzikir tu, mula terasa tentang betul sungguh ada takdir Allah, dialah yang mentakdir segala-galanya. Mari mula terasa Allah, luahnya rahmat Allah, banyaknya rezeki Allah. Mula itu panggil yaqazah. Hati mula timbul kesedaran. Tapi nak suruh jadi gitu tu, kena kekalkan zikir, kena istiqamahkan dia, kena ada unsur mujahadah, kena ada unsur istiqamah. Dengan kurnia Allah, bila sampai masanya, meningkatlah tahapan zikir tadi tu. Daripada zikir dan kadang ghaflah, lupa, kepada zikir mula terasa kesan ingatnya kepada Allah. Tu
step pertama peningkatan untuk mencapai hakikat zikir ini. Kemudian kata Syekh Ibn Atta' lagi, wa min zikrin ma'a wujudi yaqazah ila zikrin ma'a wujudi hudur. Kemudian meningkat lagi zikir daripada zikir berserta yaqazah, sedar hati tadi tu. Bila kita berzikir, hati mula dapat kesedaran. Kalau kita teruskan lagi, kita mujahadah lagi, kita istiqamah lagi, dengan kurnia Allah dia akan meningkat lagi. Ke mana pula ni? Kalau tadi zikir berserta yaqazah, zikir berserta dengan kesedaran hati. Kalau diteruskan, dia akan meningkat kepada satu peringkat yang lain yang dinamakan zikir berserta dengan hadir hati. Apa beza hadir hati dengan yaqazah? Yaqazah tu kesedaran, masa berzikir dia mari, tapi bila keberti dia hilang. Itu yaqazah. Adapun hudur ni, masa dia berzikir sudah tentu hatinya ingat, terkesan. Bila dia berhenti berzikir pun terasa lagi kesan-kesan dia tu. Itu panggil zikir ma'hudur. Jadi meningkat daripada zikir berserta dengan ghaflah, hati je lupa, diteruskan, diamalkan, mujahadah, riadah, naik dengan kurnia Allah. Hasil daripada riadah dia tu, maka zikir berserta dengan yaqazah. Bila berzikir terasa kadang-kadang mengalirkan air mata masa dia berzikir. Ingat, terasa sedar tentang kewujudan Allah, tentang kekuasaan Allah, tak banyak silap dirinya. Mari perasan. Bila zikir itu timbul macam-macam. Berapa banyak kesilapan dalam hidup dia. Mari kita ingat, umur dia dah lanjut, kalau semakin mendekati kematian, mari ingatan-ingatan tu masa dia zikir tu. Tapi bila dia berhenti berzikir, ingatan tu hilang. Itu panggil yaqazah. Tapi kalau diteruskan lagi, dia akan meningkat kepada hudur. Daripada yaqazah, istilah tasawuf, yaqazah kepada hudur. Apa itu hudur? Hati yang ingat kepada Allah masa zikir, dan selepas zikir pun kesan-kesannya masih terlekat di hati dia. Kalau masa di zikir itu timbul ingatan dan kesedaran tentang kewujudan Allah, tentang kekuasaannya, tentang keluasan ilmunya, bahawa Allah Ta'ala melihat dan mendengar segala-galanya, mari ingatan tu masa zikir tu, dan mari kesedaran tentang perkara itu masa zikir tu. Tapi lepas berzikir pun perasaan-perasaan tu timbul lagi dalam hati. Pada waktu mulut kita sudah tidak berzikir lagi pun, tapi tetap terasa kesedarannya tentang kewujudan Allah, tentang kekuasaannya tu, tentang keluasan ilmunya, tentang rahmat dia, tentang pengampunannya, tentang penjagaan perlindungannya, tentang kesempurnaan sifatnya. Mari lagi, mari. Itu panggil hudur. Berhenti berzikir, masih terasa kesan dia, melekat dalam hati. Jadi meningkat daripada zikir berserta yaqazah, zikir berserta dengan kesedaran hati, ingatan hati. Bila diistiqamahkan lagi, dia akan meningkat kepada zikir berserta hadir hati, melekat ingatan itu pada hati. Sekalipun dia sudah tidak berzikir lisannya, mulutnya, tapi hatinya tetap berzikir, tetap hidup, tetap terasa. Hudur nama dia. Baik, kemudian kalau diteruskan lagi, kata Syekh Ibn Atta', wa min zikrin ma'a wujudi hudurin ila zikrin ma'a wujudi ghaibah amma siwal mazkur. Ini kemuncak ingatan hati terhadap Allah ni lah. Kata Syekh Ibn Atta', kalau seseorang tu teruskan lagi amalan dia tu daripada zikir dan kadang hudur, hadir hati dia, berhenti berzikir pun makna-makna zikir tu masih melekat dalam hati dia, masih terasa kesan-kesan dia lagi. Kalau diteruskan lagi dengan kurnia Allah, dia akan diangkat ke satu tingkatan lain. Pada waktu itu dia ingat kepada Allah yang akan melupakan dia kepada yang lain. Itu orang panggil zikir ma'al ghaibah amma siwal mazkur. Yakni dia akan dapat melupakan segala ingatan yang lain. Dah ada ke zikir-zikir jenis gini ni? Ada orang kadang dia bersoal, patut ke kita zikir sampai gitu? Dah ada ke gitu tu? Ingat sampai lupa habis benda lain? Nak khabar gini. Kalau kita
faham apa yang berlaku pada sahabat. Mungkin ada orang tanya, dah benda-benda gini berlaku dak pada sahabat-sahabat Nabi, apa ni, sahabat-sahabat Nabi dulu tu ada dak macam-macam gini ni? Ingatan dia kepada Allah sampai tahap dia boleh melupakan yang lain. Ni kita nak beritahu. Kalau kita buka kitab-kitab yang menyebut tentang amalan-amalan khusyuk ni, terutama kitab tasawuf lah, yang menyebut tentang khusyuk dan sebagainya, terutama khusyuk dalam solat, kita akan temui kisah-kisah yang gharib. Antaranya berkait dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi lah, ada riwayat menyebut, disebut kesimpulan mudahnya, dikatakan bahawa sekiranya ada di antara mereka itu yang ada terkena kesang-kesang senjata pada waktu berlaku perang lah, contohnya lekat panah badan dia, dikatakan, dinasihatkan kalau nak cabut panah tu, tunggu orang tu tengah semayang. Nak beritahu apa benda? Kita tahulah dalam kaedah solat kita ni, kalau darah tu mengalir memang batal lah semayang tu. Bukan nak khabar tu. Nak khabarnya sahabat-sahabat ni tahu kedudukan mereka ni. Maksudnya kalau seseorang tu dia kena anak panah ke lekat senjata di badan dia, kalau kita nak cabut, kalau ni senanglah, ada ubat biu. Zaman dulu tu menjadi suatu sedia maklum dah di kalangan sahabat ni, kalau nak cabut panah lekat pada batang tubuh gitu, tunggu masa dia tengah semayang. Sebab apa? Ia tak akan sedar, ia tak akan berasa masa tu. Begitu. Sebenarnya inilah yang disebut oleh Syekh Ibn Atta'. Cuma Syekh Ibn Atta' beritahu berdasarkan kaedah ilmu macam mana benda tu boleh berlaku. Dan dia bukan perkara yang boleh dicapai sekelip mata, tidak. Kena berlatih, kena belajar, kena ada latihan, kena ada bimbingan sedikit demi sedikit. Itu dia. Tapi hak atas sekali dia akan pergi sampai tahap ghaibah amma siwal mazkur, dia akan lupa kepada yang lain. Jadi fenomena ni berlaku macam saya kata tadilah. Ada kalam dari sahabat, dan antara mereka tu kata kalau nak buang panah yang melekat pada tubuh dia, tunggu dia tengah semayang. Sebab apa? Sedia maklum ni kan mereka ni pada waktu tu dia tak rasa benda, dia tak tahu benda. Sebab apa? Kerana kuatnya ingatan hatinya kepada Allah. Cuma zaman sahabat dia tak ada istilah ilmu masa tu, istilah-istilah gini ni tak timbul, tapi kenyataannya berlaku. Demikian juga kita tengok para sahabat, ada yang semayang burung mari hinggap atas kepala. Kenapa? Kerana sampai ke tahap dia ni macam tunggu kayu jadi. Macam tunggu kayu. Burung mari hinggap atas kepala tak sekarang. Jadi nak beritahu bahawa khusyuk anggota dia tu adalah cerminan kepada khusyuk qalbu dia tu, sehingga dia semayang macam tunggu kayu. Burung pun mari hinggap. Kemudian ada riwayat juga berlaku pada zaman-zaman selanjutnya, berlaku di Basrah. Basrah ni di Iraq lah. Basrah, masih lagi Basrah lagi di Iraq. Ada riwayat menyebut kisah yang berlaku di situ. Dia masjid negeri dia tu, masjid besar dia tu, dia ada tiang kasar dia, tiang bagi tiang seri yang saya sebut tadi lah. Di sekitar masjid Basrah ni dia ada pasar. Masjid Basrah masjid besar, dalam binaan lama tu dia ada tiang yang paling besar sekali, panggil tiang seri dia tu. Kemudian keliling masjid tu dia ada kedai-kedai, pasar-pasar lah, pasar orang Arab biasa gini. Keliling masjid dia tu ada pasar-pasar, ada kedai-kedai, lok-lok kedai banyak. Itu budaya orang Arab sejak dari dulu lagi. Malaysia kita ni baru nak buat. Dulu kalau sejid kosong, ada benda. Jadi dia buat kiyah tu lah, kiyah ni. Sebenarnya Arab lama dah main bawah ni. Keliling masjid dia tu penuh dengan lok-lok kedai. Keliling masjid dia, kerana memang dia dah hidup macam tu. Cuma kita mungkin lain tak, pemikiran tu tak sampai pada kita anggap masjid yang eksklusif, hari-kali orang tak pergi langsung. Tak ada benda secara kita nak gitu sejid kita satu ketika dulu. Lah ni mungkin persepsi berubah sikit lah. Jadi dia buat di kanan pasar ada. Jadi berlaku satu ketika ada seseorang yang tengah semayang dalam masjid tu. Dia semayang dalam masjid, tiang besar dia tu patah. Bila patah kok jatuh, berkeliaranlah orang temu lagi dan mewujudkan suasana haru piru lah, mewujudkan suasana haru piru di kalangan orang-orang yang sedang berniaga di keliling masjid tu, kat masjid tu. Jadi huru-hara habis. Sebab apa? Tiang besar masjid tu patah jatuh. Jadi huru-hara habis orang ni. Tapi rupa-rupanya dalam keadaan kejadian seperti itu tu pun, dalam masjid itu tu masih ada orang yang semayang
yang tak sedar pun tiang tu patah. Macam mana agaknya? Tidak sedar pun kejadian tu menyebabkan orang kiri kanan, orang-orang yang sekeliling masjid tu jadi huru-hara habis. Tapi rupanya dalam masjid itu sendiri ada orang yang sedang sembahyang, tak tahu pun tiang tu patah. Jadi kalau kita nak kata tak ada ilmu ni tengoklah. Cuma ulama tasawuf ni mensistemkan balik ilmu tu. Tapi kenyataannya itu berlaku. Ada riwayat, saya lupa sahabat membapikan seorang tokoh hawa dululah, dia semayang di sebuah rumah, tiba-tiba rumah tu terbakar. Tengok semayang, rumah terbakar. Dan tidak lagi, mungkin tidak ingat, mungkin tidak tahu rumah tu terbakar. Kalau dia sedar tu mau lagi lah. Kalau sedar, orang akan lagi lah. Tapi dia semayang mungkin kerana dia tak tersedar rumah tu terbakar, sampai ke tahap tiba-tiba rumah tu terbakar, menghanguskan keseluruhan rumah tu kecuali topok tempat dia semayang aja. Itu ada dalam riwayat, ada dalam kisah orang terdahulu, dia tengah semayang, habis yang lain, tinggal topok setapang tempat dia semayang, itu yang ada terbakar. Hal nak ceritanya bahawa dia mencapai satu tahap ingatan kepada Allah yang melupakan dia kepada yang lain daripada Allah. Saya sebut benda-benda ni kerana ada tadilah ungkapan-ungkapan patut kita zikir sampai tahap tu, pada ingat benda dan pernah berlaku ke benda-benda gitu. Ni bedanya. Jadi saya sebut itu adalah kenyataan-kenyataan yang berlaku. Cuma ulama tasawuf hari ni mensistemkan ilmu dia. Lalu dia timbul istilah zikir dan kadang lupa Allah. Kemudian meningkat zikir dengan yaqazah, sedar, ingat hati. Kemudian tingkat lagi zikir kepada hudur, hadir, melekat dan ingatan. Bila kita berhenti berzikir pun mari lagi perasaan tu hudur. Sampai ke satu peringkat berzikir maghaibah, dapat melupakan ingatan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat zikir. Dan kalau tengok dalam Al-Quran, ada ke benda-benda gini? Tengok Al-Quran pula, itu kisah-kisah, kisah sahabat, kisah tabi'in, ayat Al-Quran sendiri, ada tak benda-benda gini ni? Al-Imam Al-Kalabazi dalam karya dan kitab dia lah, At-Ta'aruf li Mazhab Ahli Tasawuf. Ini antara kitab-kitab awal yang ditulis tentang tasawuf ni. Al-Imam Al-Kalabazi, dia kata ketika dia membahaskan tentang masalah zikir ni, dia merujuk kepada satu ayat Al-Quran yang ditafsir secara isyari. Apa dia kata? Wazkur rabbaka iza nasita. Wazkur rabbaka iza nasita. Dan sebutlah, ingatlah akan Tuhanmu apabila engkau lupa. Iza nasita, ayat tu sebut nasita. Lupa apa? Tak. Ikut tafsiran biasa, sebutlah Tuhanmu, ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau telah lupa. Maksudnya bila kita lupa dan ingat, teringat, berzikirlah. Itu tafsiran yang sedia maklum. Wazkur rabbaka iza nasita. Nasita, engkau lupa apa? Nasitahu, yang lupa kepada Allah. Bila kita sedar kita lupa, lalai, dah ingat, mari kita ingat, terus ingat kepada Allah. Itu maksud tafsiran biasalah, yang ghalibnya. Sebutlah, ingatlah kepada Allah setelah kau lupa kepadanya. Tapi Al-Imam Al-Kalabazi, dia beri huraian lain sikit. Dia kata apa? Wazkur rabbaka idza nasita ghairahu. Secara isyari, sebut dan ingat Tuhanmu setelah engkau lupa yang lain daripadanya. Maksudnya kau ingatlah betul-betul kepada Allah setelah sampai kata engkau lupa yang lain. Itulah sebenarnya ingatmu kepada Allah setelah ingatanmu berjaya melupakan ingatan kepada yang lain daripada Allah. Itulah hakikat zikir yang disebut oleh Syekh Ibn Atta. Jadi kita, macam saya sebut tadi, zikir perkara penting. Dan manusia dalam usaha nak hakikat. Yang kedua, pertama sekali zikir itu perkara penting. Yang kedua, zikir itu sebenarnya adalah ingatan hati kita kepada Allah. Yang ketiga, untuk mencapai ingatan hati kepada Allah perlu kepada proses, perlu kepada bimbingan. Yang keempat, tahapan ingat yang paling kuat apabila manusia berjaya pada waktu dia ingat kepada Allah Ta'ala, yang ingat kepada makna-makna ketuhanan dia tu, dia boleh melupakan yang lain daripada Allah.
Jadi sekadar itu saja dulu kuliah untuk kali ini. Mudah-mudahan insya-Allah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.